Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara saya sekalian. Apa khabar semua lagi sekali? Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita akan menceritakan beberapa jenis masalah yang berlaku yang boleh kita atasi dengan mudah. Terutama sekali bagi mereka yang belum berpenyakit yang lebih serius. Ini adalah untuk mereka yang serius pun boleh lah, tetapi yang lebih kepada yang belum serius. Faham tak? Sememangnya saya selalu memfokuskan kepada kebelakangan ni tentang kanser lah, tetapi ramai lagi rakyat kita bukan saya kata tengah queue nak sakit, tapi sebenarnya tengah planning kot nak sakit. Pasal apa? Kalau saya kata apa-apa, kadang-kadang bukan kata anda ataupun family anda, tetapi saya punya family sendiri, dia orang dengar buat dek je. Dan saya tahu kenapa. Sebab apa? Saya tahu kenapa. Sebab saya sendiri melalui proses yang masa tak sakit dulu, masa zaman, you faham lah kan, zaman Tuhan tak duga betul-betul tu, dia tak ada apa. Engkau katalah apa tu, minum air betul ke, garam ke, makan buah ke, makan sayur, tiba kita balun je semua, betul tak? Di malam ni, di samping anda tengah tak kisah sangat tu, saya nak menjinak-jinakkan kita supaya mendekati sesuatu nikmat yang Tuhan bagi kalaulah kita tahu. Jadi malam ni majlis ilmunya memfokuskan kepada salah satu lagi apa tu yang dipanggilkan jenis minyak. Dia minyak tapi essential fatty acid. Essential fatty acid ialah yang tak boleh kita buat sendiri. Faham tak? Liver tak boleh buat. Kalau kolesterol, liver boleh buat. Kalau bile, liver boleh buat kan. Kalau takat-takat omega 9 pun dia boleh buat juga. Tetapi yang dua benda yang dia tak boleh buat, antaranya termasuklah yang ini dinamakan omega 3 dan omega 6. Okey, dua-dua ni sama mustahak, tetapi yang lebih mustahak, yang paling orang cari, orang kejar ikan, orang nak tangkap ikan yang cantik-cantik, sampaikan pergi ke negara-negara yang sejuk-sejuk sebagainya tu, kan nak tangkap cod liver fish. Kita pernah dengar kan nak cari cod liver oil dan sebagainya. Itu memang betul. Sejak zaman turun-menurun lagi kita, tok nenek kita dulu memang kalau budak kecil dia mesti suap cod liver oil, betul tak? Mereka tahu ataupun mereka dengar bahawasanya cod liver oil ni bagus untuk kesihatan, tapi mereka tak tahu secara detail. Jadi malam ni saya bagi kepada anda, kalau dah bersedia, sila bagi love dan bagi like dan bagi share untuk teman-teman kita, dan kita sempat lagi berdoa untuk mereka. Ramai pesakit bila saya habis pada online dengan mereka. Tadi saya dapat satu pesakit daripada Austria, daripada Vienna sendiri. Masya Allah, orang kita, orang Malaysia yang tinggal di sana, alhamdulillah mereka ada rezeki kat sana dan sebagainya. Tapi bila ada sikit consultation untuk sakit tu, mereka mencari juga melalui online. Sekarang senang kan. Kadang-kadang kesian barang-barang kat sana dari segi perubatan rupanya mahal sangat. Dia kata kalau kita nak hantar daripada sini pun, katakan vitamin kita, dia kata kalau kena tax kat sana tu tak sanggup, 3-4 kali ganda daripada harga vitamin tu. Jadi saya kata kita nasihatkanlah macam mana nak cari makanan kat sana, ada yang bagus-bagus, fresh, dan apa saja yang diorang tanam sana pun senang naik kan. Jadi kita bantu mereka secara begitu. Jadi okey, anda checklist ni ready. Nombor 1, kalau ada 15 dulu saya nak bagi, lepas tu saya tambah lagi 2, ada 17 manfaat untuk anda faham omega 3. Awal-awal sikit dulu, omega 3 ialah apa tu yang diperlukan oleh badan kita secara essential, secara wajib. Dia diambil daripada makanan. Dia tidak boleh kita paksa kita punya liver atau pankreas ataupun gelenjar lain nak keluarkan macam hormon-hormon tu, dia tak boleh keluar. Okey, dia kena kita masukkan, baru diproses, baru diguna pakai oleh badan kita. Dan kenapa kita kena fokus kepada omega 3? Nombor 1, kalau you ada kulit yang kasar, berarti you tak cukup omega 3. Kita tengok dulu apa yang menjadikan you bermasalah kalau tak cukup omega 3. 1, kulit kasar, ataupun you ada dermatitis. You check dulu, kalau duk pergi tengok jumpa doktor, kulit selalu gatal, selalu nampak macam eczema kan, tapi belum sampai serius macam psoriasis semua tu, cuba you pergi check dan cuba omega 3, cari jalan nak tingkatkan omega 3. Selalunya dia lebih mententeramkan you punya reaksi kat kulit tu. So very good for the skin. Nombor 2, kalau mata you pun dah mula, they call it dry eyes. Tahu tak dry eyes?
Dry eyes ni apa ni? Mata kering. Senang you rasa macam kering aja lah kan. Setengah orang mata berair, tapi you punya ni jenis kering, okey. Dan rambut pun kering, okey. Macam tiap-tiap hari keluar daripada chlorinated punya swimming pool. Kan bila orang mandi swimming pool tu kan klorin dia tebal, ataupun apa ni, concentrated kan dalam tu kan. Jadi you keluar tu rambut you cacak-cacak tu, okey. Seterusnya kalau dah berumur sikit, tak sampai 6-70 pun dah mula rabun, tak nampak, okey. Padahal you pakai spek selalu, okey. Sekarang nak kena tukar power sampai kan hampir tak nampak, betul lah. Dia panggil macular degeneration. Maksudnya belakang apa tu, kita punya mata tu dah mula orang panggil dah tua sangat lah, sampai dah tak boleh pakai, okey. Seterusnya arrhythmia. Pernah dengar arrhythmia? Selalu sangat berdebar, ataupun jantung you punya ni degupan tu dah meningkat cepat, tak pasal-pasal. Dalam keadaan tenang pun you masih ada apa tu pencepatannya, sampaikan you jadi risau pula apa jadi kat jantung you. Dan memang kalau jantung you selalu bermasalah, cek salah satu daripada ketidakcukupan dalam badan you ialah omega 3. okey, nanti saya cerita apa kaitan dengan omega 6 pula. Masalah penyakit jantung paling utama sekali yang boleh dibetulkan melalui omega 3. Sebab itulah orang gila-gila sangat dengan omega 3. You pernah dengar kan coenzyme Q10 dan sebagainya. Ini dia punya abang dia. Omega 3 ni dia punya big boss dia, okey. Lepas tu untuk orang yang high blood pressure, sebab semua ni ada kaitan dengan pembuluh darah. Kalau you rasa you banyak masalah apa tu, bad cholesterol dan sebagainya tu, inilah ada kaitan dengan hypertension. Lepas tu orang yang suka lupa-lupa, okey, memang dia ada kaitan dengan apa tu, masalah otak juga. Seterusnya yang suka depression. Sebab nanti saya cerita kenapa you akan dapat depression kalau tak cukup omega 3 ni, okey. Sebab selalu orang kata masalah hidup saja, stres dan sebagainya, tapi rupanya kadang-kadang dari segi pemakanan tu tak cukup. Berarti you pun bukan kata stres dari segi hidup, emosi dan sebagainya. You stres dari segi pemakanan you ambil tu sebenarnya menyebabkan dia tak cukup, maka lama-kelamaan dia keluar sampai peringkat jadi depressed, murung. Okey. Satu lagi, kalau you check sekarang, senang allergic tak? Senang apa tu, gatal sana gatal sini, makan sana makan sini, tak kena je. Macam you senang allergic, ya. Orang tak ada benda apa-apa pun you terlalu mudah allergic, okey. Termasuklah senang dapat inflamasi, okey. Maksudnya apa tu, bengkak ataupun sakit, dan seterusnya, sehingga kan ada kanak-kanak yang didapati ada attention deficit hyperactive disorder, ADHD. You pernah dengar kan? Budak yang tak boleh duduk diam, yang selalu kita salahkan cuma gula, tapi malam ni baru saya tahu bukan takat gula saja, gula tu menambah lagi lah dia punya turbo charge. Budak tu meronta-ronta, baling-baling kat tingkap-tingkap tu, jaga baik, habis tu cushion kat rumah tu. Kesian kat dia, sebenarnya bukan salah dia, mungkin kita tak jaga omega 3 dalam badan dia. Kalau you doktor kata ada fatty liver, kan nampak macam lemak-lemak dalam liver tu, kalau doktor buat scanning dan sebagainya tu nampak kan. So heran, fatty liver, fat kan, fatty liver, you harus ambil pula essential oil ni. Maksudnya fatty acid ni lemak lah kan. Ada fatty liver, dia minta you cari omega 3 yang fatty oil ni juga kan, untuk menyembuh atau menyelamatkan liver you daripada masalah fatty liver kan, boleh jadi sampai cirrhosis dan sebagainya. Kita habiskan cerita tentang omega 3 dengan omega 6 ni. Selalunya orang salah faham, omega 9 ni sebenarnya kebetulan diperlukan sedikit saja, jadi peranannya tidak sepenting 1 dan 6. Masalah utama, saudara dan saudari sekalian, ialah dengan elok kita punya kemodernan ni, permodernan makanan kita terutama sekali, dan minuman-minuman kita ni, dengan cara kita beli makanan ataupun yang dah disiapkan melalui food delivery ataupun daripada supermarket yang kita beli dari paket-paket refined food tu, dan juga fast food terutama sekali. Kalau you ambil ratio kadar omega 3 sampai nak lawan omega 6 tu, dia mestilah 1
sepatutnya lawan 1. Itu ratio yang bagus. Tuhan dah memang jadikan dalam badan kita, kita perlukan 2 ni. Kalau cuma ada omega 3, tak ada omega 6, dia tak balance. Pasal apa? Omega 3 ni dia melawan inflamasi, dia bagi mententeramkan. Tapi kalau tak ada langsung omega 6 yang menaikkan inflamasi sedikit. Kenapa kita kena naikkan inflamasi sedikit? Macam inilah. Kalau bakteria masuk dalam badan kita, kalau kita luka dan sebagainya, kalau kita tidak ada inflamasi punya proses, faham maksud saya tak? Tidak ada signal, maksudnya tak demam langsung, padahal bakteria dah bercambah dah, ataupun you dah luka tak ada langsung merah, tak ada air bisa keluar kan, bengkak kan, biru-biru, merah-merah, sakit, itu dipanggil inflammation. Of course you perlukan. Kalau tak ada langsung reaksi macam tu, jadi body kita tak boleh respon kepada benda-benda yang tak elok ataupun luka atau cedera. So yang itu diperlukan omega 6. Okey, ambil pembuluh darah kita. Kan saya kata banyak cerita tentang jantung tadi. Kalau pembuluh kita ke jantung dan otak tu yang banyak saya kata kebaikannya tu, kalau ada luka apa-apa kat situ ataupun plak-plak dan sebagainya tu, kalau tidak disebabkan oleh ada inflammation langsung, proses inflamasi, you tak tahu apa yang berlaku. Faham tak? Jadi Tuhan memang jadikan sel-sel untuk jaga army dan polis kita tu dikerah. Jadi kerahan itu boleh dibantu dengan omega 6. Tetapi kalau terlalu lebih omega 6, kan ratio saya kata berapa tadi? Omega 3 1. Katakan 1 gram lah omega 3 dalam badan, you perlu 1 gram. Itu pun saya nak kena cerita berapa gram nak kena ada dalam badan kita tu. Ambil contoh lah, 1 gram. Paling tinggi you boleh ada omega 6 ni ialah 4 gram. Itu paling tinggi. Dibenarkan, body kita boleh terima lagi. Maksudnya kalau ada inflamasi, dia boleh reaksi, dan you boleh demam dan boleh lawan sebagainya. Tapi kalau sampai lebih pada 1:4, omega 6 tu sampai lebih pada 4, jadi 6, jadi 8, dia punya ratio dia. Yang kenapa zaman sekarang banyak sangat penyakit, you nak tahu kenapa tak? Semua makanan moden yang especially banyak preservatif, banyak benda-benda yang you tahulah dibuat orang ni, sampai kan dah tak tahu apa punca asalnya, sampai ada 100 lebih dia punya inovatif. Kalau you tahu fast food tu kan, yang menyebabkan dia boleh tahan lama, daging tu tak busuk, rasanya satu dunia sama, taste dan sebagainya tu, semua tu ada dia punya human modified thing, yang tu dah ratio omega 6 nya ada sampai 20. Di Amerika dia orang buat kajian. Jadi kalau bandar-bandar besar tu kita ambil representation kat bandar-bandar besar Malaysia pun hampir samalah. Makanan kita pun dah hampir sama, di mana-mana pun hampir sama dah kan, makanan moden kan. 1:20. Jadi senang sangat kita dapat inflammation. Boleh faham tak? Sikit-sikit je inflamasi, sikit-sikitnya sakit. Termasuk saya ni pun sekarang baru nak jaga. Dulu tibai je kan. Ingatkan boleh makan ubat boleh lega. Bila dah jadi kronik, dah tak mau baik langsung. Omega 3 selalunya yang bagusnya ialah daripada ikan. Faham tu? Kita kena akur. Yang Tuhan jadikan ikan tu cukup cantik, cukup cun dah. Sebab tu lah zaman-zaman dulu bila orang suka makan ikan, memang badan dia sihat walafiat. Tapi kenapa pula saya pandai-pandai pula nak cerita sekarang makan ikan pula tak boleh kan? Bukan tak boleh, sebenarnya boleh. Tetapi dengan syarat tidak langsung datangnya daripada laut yang yang bukan bergelora. Laut memang bergelora, tapi banyak mercury sekarang. Itu semua orang dah tahu, satu dunia dah tahu. You buka lah Google ataupun YouTube mana-mana, check apa ada dalam laut sekarang. Okey, ikan pun kalau dia boleh cakap dengan kita, dia kata kesianlah kat kami duk makan plastik. Okey, tu you pernah dengar mati tergolek-golek tepi pantai semua tu. Okey, you kata you tak makan ikan besar-besar. Okey, ikan kecil-kecil jaga. Dia juga berenang dalam mercury, dioxin, radioactive substance. Sekali meletup je kat kilang kat Jepun baru ni kan, tak tahu sampai ke mana dah dia pergi. Kita ni tak jauh mana, kawasan laut yang sama, betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, orang dah tahu pesticide semua tu betul. So you kata, doktor saya makan ikan kolam kat rumah, saya makan ikan daripada sungai kat Malaysia dan ni tasik-tasik semua, betul? Kalau betul, yes, no problem. Tetapi soalannya sekarang, you bagi makan dengan apa ikan tu, betul tak? Kecuali kalau saya pernah pergi dulu Sungai Kelah di Tasik Kenyir. Saya dibawa oleh Menteri Besar masa tu. Saya nak buat satu wellness program di Tasik Kenyir tu. Jadi saya pergi reki tempat dulu. So sekali tu dia bawa saya pergi kat Sungai Kelah tu.
Saya pergi dengan boat special kat tempat tu, orang panggil forest reserve. Siapa pun tak boleh ambil apa-apa daripada situ. Faham tak? Ikan pun you tak boleh pancing. Kat situ dia bagi makan buah kelapa sawit ke sabut dia ke, macam mana tu. Ikan macam tu, saya kalau dapat lagi sekali saya nak macam tu. Tapi sekarang saya dah dapat tahu, ikan kebanyakannya semuanya dah dibaling dengan pellet. Tahu pellet? Makanan-makanan yang memang ada growth hormone. Kalau tidak, buat apa you nak bagi makanan tu saja? Dia mesti ada tujuan untuk nak membesarkan cepat. Selalunya takkan you nak blur banyak-banyak untuk buat show je kan. You nak jual ataupun you nak makan. Terutama sekali yang berniaga lah, mesti nak cepat kan. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau yang jenis macam tu samalah, bela ayam dan sebagainya, bela lembu dan sebagainya, semua nak membesar cepat. Yang itulah sebenarnya yang menjadikan ratio 1:1 dah tak jadi lagi dah sekarang. Always 1:10, 1:15. Bila dah jadi makanan ready made semua tu 1:20. Baik, sekarang kalau nak cari selain daripada ikan, you boleh cari algae. Algae pun kadang-kadang datang daripada macam seaweed semua pun kadang-kadang daripada laut juga kan. Kadang-kadang saya fikir kat mana lagi aku nak cari kan. Right, so rupanya you boleh ambil kat chia seed ada, omega 3, walnuts ada, banyak kacang-kacang kecuali peanuts, okay. Flaxseed boleh, banyak sayur-sayuran boleh, ada satu lagi avocado oil pun boleh. Zaman sekarang ni kidney beans pun ada dia punya omega 3, tapi sikit sangat dia punya omega 3. You tahu kan saya nak bawa you ke mana kan? Memang terkenal sangat. Okey, ada 1-2 jenis saja minyak-minyak yang di dunia ni yang terkenal dengan omega 3. Saya nak cerita yang sebenarnya you kena fokus tentang omega 3 ni ialah, saya bagi nombor 1 dulu. Yang paling utama ialah untuk peredaran darah. You bayangkan kalau peredaran darah kita ni baik, walaupun you belum sakit, lagi bagus, you sentiasa macam jalan raya tu dicuci sentiasa. Kan? Kalau cantik macam mana jalan raya pun, kalau tak ada orang maintain, inilah maintenance dia. Maintenance jalan raya, pembuluh darah kita nak dibersihkan, nak di make sure it's smooth all the time. Ini yang dinamakan omega 3. Okey. Sebab tu saya kata tadi, bila peredaran darah cantik, maka jantung kita akan lebih terselamat. Okey, ini kita fokus kepada darah, peredaran darah, pembuluh darah, lepas tu jantungnya. Tadi ingat tak saya kata ada masalah penyakit jantung dan masalah arrhythmia. Yang ni dapat dibantu. Jadi siapa yang belum sakit lagi bagus. Malam ni saya nak fokus lebih pada prevention. Of course kalau you dah sakit, wajib lah. Bukan soal you ada pilihan pula. So, sambung. Nak meningkatkan HDL, selalu orang gila-gila sangat nak meningkatkan HDL. Inilah kerja dia. Omega 3 is well known. Dia tingkatkan HDL, dia turunkan LDL. Tapi yang penting ialah, dari segi nombor 2 ialah tentang otak. Kalau you boleh jaga jantung, boleh jaga otak, saya rasa antara 2, termasuk jaga liver kan, antara 3 ni fantastic. So otak dikenal pasti, saya dah kata tadi, dia boleh mempertingkatkan daya ingatan. Maksudnya orang yang selalu kerja berat, anda macam anda ni selalu suka nak belajar lagi kan, zaman sekarang banyak kita boleh belajar kan. Kalau 60 dah tak boleh ingat apa-apa, leceh lah kan. So kita tingkatkan, always think. Sebab tu you tengok orang yang tahan lama, berumur dan panjang umur, dia baca Quran, dia hafal tu, dia tengok ni dan dia suka benda-benda yang positif ni, dia selalunya meningkatkan juga omega 3 dalam hidupnya, makannya betul, maka dia dapat tryptophan. Tryptophan ni ada kaitannya dengan serotonin. Serotonin ni ada kaitannya dengan happy hormone. You pernah dengar lah cerita, selalu saya kata kalau nak exercise baru dapat endorphin. Tapi orang yang tak exercise macam mana? Dia boleh dapat melalui omega 3. Nasihat tak? Okey, sebab tu omega 3 dia jadi omega 3, 6 dan 9. Dia tak kata 9, 6 and 3. Dia 3 dulu. Okey. Lepas tu saya seronok sangat cerita ni sebab nombor 3 ada kaitan dengan mata. Okey, insya-Allah kalau you pakai spek pun you tak payah tambah you punya orang panggil power. Bahkan kalau you buka spek pun you boleh lagi nampak benda-benda yang dulu terlalu rabun dan sebagainya. Okey. So untuk mata very good. Nombor 4 ialah melalui fahaman saya, bila kaitan dengan otak dah dijaga dengan baik, you juga ada kaitannya dengan stroke. Kan stroke tu adalah bila perdarahan berlaku di otak. Bila blok kat jantung jadi heart attack, angina. Itu pun omega 3 memainkan peranan. Seterusnya nombor 5,
berita baik lagi sekali untuk orang diabetik. Orang diabetes ni sebenarnya banyak dia punya peluang untuk baik. Kalau dia tak baik juga tu memang Tuhan nak duga betul lah. Kan saya kata 80-90% semua orang dah baik pun diabetes. Yang ikut cakap. Okey, yang dengar cakap tapi tak bikin tu tak pakailah. Baik. So stroke very good. Okey. Belum kena lagi baik, tapi kalau dah kena wajib. Saya ulang lagi sekali, wajib. Sebab apa? Cara lain ialah ni lah, pencair darah lah. Makanlah you punya tu warfarin dan sebagainya tu, okey. Lebih baik ambil bahan-bahan yang natural. Diabetes dan ada kaitan of course dengan blood pressure, kan? Saluran jantung, saluran pembuluh darah kalau clear, jadi you punya blood vessel cantik, heart blood pressure akan terkawal. Baik, kulit. Tadi kan masalah kulit kalau gatal, kalau kering, kalau nampak berkerak tu, scaly dan sebagainya, berkeping-keping, you tolong mainkan dengan omega 3. Seterusnya anti-aging, awet muda. Orang kata selalu boleh ke awet muda secara natural? Inilah caranya. Bukan secara natural tu pakai minta-minta aja, kita kena usaha juga. Tapi tak acilah kalau pakai macam-macam sampai sintetik, bahan-bahan chemical semua tu tak perlu. Ambil daripada dalam, insya-Allah. Omega 3. Weight loss ada kaitan, tapi omega 3 tak sekuat dengan MCT, minyak macam baru ni saya bawa lauric acid kan, DND lauric tu lebih kuat untuk kuruskan badan. Tapi ini juga ada membantu sedikit. Yang penting ialah untuk inflammation tadi. Orang yang suka ada arthritis, kan, orang yang ada gout, orang yang ada masalah sakit bisa je badan. Seterusnya orang yang ada alergi, orang yang ada sembelit, jaga baik-baik. Anak-anak muda, kalau you pun ada anak-anak yang muda dah mula sembelit, tolong daripada sekarang do something. Ambil omega 3 sebaik mungkin, secepat mungkin, walaupun sedikit tapi biar dia berjinak-jinak. Pasal apa? Bila orang yang dah constipate, yang dah sembelit, wajib. Orang kanser, cuba tengok, 5-60% daripada mereka semuanya ada sembelit. Bahkan 60% tu pun salah. Semua kes saya tengok hampir 7-80% ada. Yelah doktor, masa saya muda-muda dulu, dari muda-muda lagi saya dah sembelit. Ada tak dalam ni? Okey. Doktor, air saya tak minum. Mulalah tu cerita. Sayur lagi saya tak makan. Why? Minyak-minyak baik pun kita tak belajar masa tu. Okey. Baik, sambung lagi cerita tentang fertility. Kod-kod lah yang dah lama cuba mengandung. Kalau tak ada rezeki, cubalah tengok. Mana saya tahu, ini bukan jaminan, tapi ramai juga yang buat kajian mengatakan fertility, kesuburan, terutama sekali perempuan, ada kaitan dengan fat dalam badan kita tak cukup dan fat yang bagus, omega 3. Lepas tu masalah autoimun. Autoimun ni kan masalah ya pernah dengar kan, masalah seperti psoriasis, eczema, thyroid problem. Ni semua pun ada kaitan dengan SLE dan sebagainya tu kan. Please make sure masalah autoimun. Dan sikit lagi tentang masalah kidney, buah pinggang, ada bantuan. Sebab apa? Pembuluh darah clear. Dia bila pembuluh darah clear, kidney tu happy lah. Masalah GIT, gastrointestinal tract, maksudnya ada kaitan tadi dengan sembelit, masalah pencernaan, memang bagus sekali. Dan kita tutup cerita tentang ADHD. Pernah dengar ADHD? Lagi sekali saya cerita tadi, rupa-rupanya ada kaitan dengan kekurangan omega 3 juga. Ada lagi masalah metal toxicity, ada orang claim tentang vaksin, semua tu saya tak mau kacau. Saya lebih fokus kepada yang lebih biasa. Satu daripadanya ialah tak cukup omega 3. Dan saya ambil kesempatan ni untuk bagi mereka yang dah biasa ambil Sacha Inchi Oil, this is the best omega 3 in the world. You jangan percaya kata saya, you pergi check. Kan saya kata ni rezeki yang Tuhan bagi kat saya tahun lepas. Saya pun tak pandai tentang omega 3, yang saya tahu cuma ikan aja. Saya pun macam anda aja. Tapi bila saya tukar makanan, saya benarkan makan ikan kalau kanser. Saya tak benarkan makan ikan dulu, biar baik dulu baru boleh, walaupun ikan terbaik. Tapi semua sekarang ikan dah terganggu dengan bahan-bahan toksik, maka saya dapat Sacha Inchi Oil ni. Dan saya dengar kata orang Malaysia pun dah, sejak saya buka cerita Sacha Inchi pun dah ramai minum, bagus.
Dan mereka dah boleh tanam sendiri pun. Cuma saya tak tahu dia boleh buat minyak tak. Kalau boleh cuba buat, tengok macam mana senang atau susah. Bila saya kata memang itu baru tanah rata kat belakang rumah you kan. You nak dapat yang terbaik, minyak yang jenis macam ni, you kena cari yang atas bukit. Macam kat Cameron Highland ataupun lereng-lereng bukit. Baru ada standard untuk kita buatkan dinamakan omega 3 yang terbaik. Okey, kenapa saya bawa cerita ni? Dah kali ke berapa saya tak ingat dah. Sebab yang ni merupakan testimoni yang banyak sekali. Dia orang datang balik, dia orang cerita badan mereka rasa lega sikit, ringan sikit. Terutama sekali penyakit yang saya risau tak ada jawapannya. Arthritis dengan gout. Ramai kawan-kawan saya yang arthritis dan gout ni memang especially arthritis. Saya pun terkejut. Dia datang balik, bila dia nak order balik tu, saya kata kau dah baik ke? Dia kata, yang ni saya kata saya kena tolong cerita kat orang lain pula lah. Sebab apa? Kalau kita tak boleh dapat manfaat kepada kita, mungkin pada orang lain boleh dapat kan. Cuma satu masalah, iaitu ramai juga komplain, doktor saya, kalaulah you boleh buat dalam bentuk yang tak payah telan minyak ni lagi bagus. Pasal apa? Ramai orang walaupun tak hanyir, tak tengit lah kan. Ni semua ni sedap, macam kacang-kacang je bau dia. Dan makan, dia tak boleh telan juga. Okey, mulai hari ni saya mengumumkan ada satu produk terbaru yang masih sama standard dengan Sacha Inci dalam sachet tu. Ni dia punya adik dia. Saya dah keluarkan dalam bentuk soft gel. Dan soft gel ni kenapa lama sangat baru boleh siap? Sebab saya kena import dia punya kapsul tu yang diperbuat daripada vegetable daripada New Zealand. Tak ada, kawasan Asia ni semua tak boleh percaya, dan saya tak akan percaya, sebab nak dapatkan yang betul-betul soft gel yang daripada sayur, daripada ni lah, tumbuh-tumbuhan ni, dia berbentuk macam ni. Okey, ni dia. Okey, boleh nampak tak ni? Okey, ni dia. Cantik kan? Ni tak diperbuat daripada binatang, dan kita dah dapat halal certificate, dan kita dah ada MAL number pun. So alhamdulillah, Tuhan dah bagi rezeki. Lama sangat saya tunggu ni, dan saya pun kadang-kadang nak juga tukar daripada telan terus tu, nak makan dengan ni juga. Tapi bagi anda yang dah biasa dengan minyak ni, silakan terus. Cuma kalau you nak bawa-bawa, travelling dan sebagainya, boleh juga ambil sebotol macam ni, bawa ni sebulan boleh tahan. Cara nak ambilnya, 2 biji ni, dua macam kapsul cantik macam ni, diperbuat daripada vegan. Maksudnya you tak payah risau, tak ada bahan binatang langsung kat sini. Okey, so 2 biji pagi dan 2 biji malam. Selepas makan pun tak apa, sebab dia dah dalam kapsul macam ni, cantik. Boleh? So, saya ulang lagi sekali, 2 biji pagi, 2 biji malam. Dos dia, kenapa you kena ambil 2 biji dan tu, dia satu ni 500 mg. So, kalau 2 ni, dia jadi 1 gram kan. So, pagi 1 gram, petang 1 gram. Dia dah concentrate betul-betul, dibuat di kilang GMP ni. Memang mahal pun bang, kalau nak buat bentuk-bentuk macam ni. Dan sebenarnya macam ni lebih senang sebenarnya kan. Masuk sachet je, tutup elok, paket elok. Okey, rupanya yang ni, saya belajar tengok nak buat ni, Masya Allah. Nak ambil kelulusan pula, you tahulah berapa lama kan. So, cukup 2 pagi 2 petang untuk maintenance, cukup. Untuk orang sakit, you kena tingkatkan. Seperti biasa, kalau stage 3, saya selalu suruh at least 3 pagi 3 malam. Kalau orang yang stage 4, 4 pagi 4 malam. Lebih tak apa, jangan kurang. Okay? Alright, cukup dulu malam ni. Kalau ada soalan apa-apa, saya masuk balik ya. This is the latest, namanya DND 369. Sacha Inci soft gel dalam bentuk vegan kapsul. Maksudnya dibuat daripada sayur-sayuran. Alhamdulillah, saya dah dapat, Tuhan bagi rezeki, selepas tahun saya siapkan dalam bentuk soft gel. So, alhamdulillah lah, Tuhan bagi rezeki untuk kita bersama. Alright. Macam mana nak dapat Sacha Inci Oil? Boleh you call admin saya seperti biasa, no worry. Number-number tu, dan juga you boleh dapat ke Shopee, sebab kita tak larat, kadang-kadang ramai sangat, so kita bagi setengah kat Shopee, so dia tolong letak kat kedai dia tu, so you order kat Shopee, senang kan. Kita masih layan, no problem. Order kat saya punya admin, ataupun pergi ke saya punya website, ataupun pergi kepada Shopee. Cek bawah Dr. Nordin, bawah World Wellness, okay, company saya. Saya bagi kat you yang terbaik.
Saya ulang lagi sekali, kalau saya tak makan benda tu, saya tak akan jual. Okey, pasal apa? Tak ada maknanya you kata benda tu best, you tak tahu rasa macam mana pun. Kan, you tak tahu impactnya besok pagi cirit tak cirit dan sebagainya. Okey. Ada berapa biji? 120 biji. Darah tinggi, kencing manis semua memang on. Okey, tapi diet dululah, jangan pakai ni je. Nanti kau lahap makanan lain pun tak guna juga kan. Budak 12 tahun lagi boleh. Sebenarnya saya dah kata tadi, kalau yang minyak asal ni, yang ni budak-budak kecil pun diamalkan lagi bagus. Sebab dia kan untuk otak, untuk mata, untuk awal-awal jantung dia kita jaga. Baguslah tu kan, untuk kulit dia very good. Ya. Okey, gout boleh memang. Langkan ni bapak gout ni duk cakap kat you ni kan. Saya tengah duk buat eksperimen untuk pil, untuk kapsul saya sendiri yang lebih kuat gout yang tak makan dengan minyak-minyak biasa macam ni. Saya dah orang kata apa, orang lain boleh baik, saya tak boleh baik punya jenis, tahu tak? Okey. Terima kasih, budak boleh. Lagi sekali saya kata budak boleh. Okay? Setakat yang dia mampu, yang dia suka. Tapi jangan bagi kapsul ni, tolong. Kapsul ni jangan bagi budak yang tak boleh telan kapsul, yang tak pernah ambil ubat-ubat, kapsul, Panadol semua tu, jangan bagi benda ni. Walaupun dia lembut, kecil, saya tak benarkan. Pasal apa? Takut lekat nanti. Kan? Okey, siapa yang nak nanti order kat saya punya tu. Terima kasih banyak. SLE wajib. Okey, memang kalau you datang klinik saya, this oil is a must bersamaan dengan ada anti SLE yang lain. Buah pinggang yes, tapi buah pinggang lebih baik ambil fiber up dahulu. Yang ni nombor 2. Ada benda yang saya tak kata dia saja yang you kena pakai. So untuk sakit pinggang semua fiber up dahulu. Semua kaitan dengan renal, dengan masalah nak betulkan stage 2, 3, 4 tu, masalah buah pinggang, fiber up dahulu, first class. Berapa sachet nak ambil? Kalau main sachet, 2 pagi 2 petang untuk yang tengah bermasalah. Kalau lagi bermasalah, lagi tinggi. Sama je, 3. Tapi untuk maintenance, kalau you tak sakit apa, 1 cukup. Tak ada saya nak galakkan you makan banyak-banyak. 1 pagi, 1 malam cukup. Selalu orang gaduh, nak sebelum ke selepas. Saya nak mula daripada malam ni, sebelum pun tak apa, selepas pun tak apa. Asalkan dengan makanan. Dia bersamaan dengan makanan, jangan perut kosong. Stand, dah ada stand, 2 pagi 2 malam. Basic 2 pagi 2 malam. Kalau you ada kemampuan lebih, ambil 4 pagi 4 malam. Sebenarnya lagi banyak, lagi okey. Sebab minyak ni bukan ada, you takkanlah nak makan sampai sebotol tu tak. So jangan takut kalau 3-4 biji pun, kecil je. Sebab apa? Kita nak jaga kualiti je. Minyak ni jangan letak di tempat panas, boleh tak? Jangan letak dalam kereta. No, you bawa masuk kalau office you ke, bawa pergi office ataupun simpan kat rumah elok. Okey, tak payah masuk peti ais. No need. Alright. Share. Tolong tekan, please now, tekan and bagi love kepada mereka yang tengah sakit dan mengharungi sengsara. Kita doakan mereka cepat pulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je, saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat, you layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan, tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life Program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.